Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share macam mana cara korang nak buat permohonan pengeluaran KWSP untuk pembayaran ansuran rumah secara online. Jadi kalau sebelum buat ni, pastikan anda punya dokumen semua lengkap ya, dan tak perlu pergi KWSP kecuali dokumen tak lengkap ataupun ada isu berbangkit. So mula-mula kita kena login ke dalam akaun kita macam biasa ya. Login dulu. Okey, lepas anda login, anda tengok dekat sini, inilah akaun anda, muka depan dia. Pergi cari dekat situ pengeluaran. Klik dekat pengeluaran. Lepas tu anda akan sampai ke sini. Okey, nampak dekat sini cara tekan permohonan baru. Pengeluaran permohonan baru. Lepas tu dia akan bagi step by step apa yang kita kena buat ya. Okey, mula-mula kita pergi kepada jenis pengeluaran. Pilih jenis pengeluaran, ada banyak dekat situ. Kita sekarang nak keluar untuk ansuran rumah, jadi kita pilih ansuran bulanan rumah. Dan bila kita klik dekat situ, dia akan keluar syarat-syarat dia. Okey, yang pertama kita kena pastikan TAC kita terkini dengan KWSP. Nanti dia akan hantar TAC number ya. Lepas tu usia kena belum 54 tahun. Dan baki akaun 2 kita kenalah minimal 600 atau lebih. Dan yang paling penting dokumen lengkap, sebab dia akan tanya dokumen punya information. Kalau tak ada dokumen, susah kita nak lengkapkan proses ni ya. Okay, lepas tu kita pergi kepada kotak yang seterusnya. Dia tanya kita institusi, non-financial ke financial. Ambil financial kalau kita guna bank ya. Lepas tu jenis institusi, nama bank yang kita pinjam tu, ada senarai kat situ, kita pilih. Lepas tu kita hantar. Lepas tu dia akan keluar the next page. Okey, dia akan bagi tahu syarat-syarat dekat sini ya. Yang pertama, kena pastikan umur, kena ikut syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Lepas tu ahli mestilah peminjam. Kita tak boleh nak keluarkan duit bagi pihak orang lain ya, untuk orang lain. Ketiga, yang bagi pinjam tu mestilah bank yang diluluskan oleh KWSP. Dan keempat, pengeluaran tu mestilah diluluskan atau disahkan oleh bank. Sebab permohonan kita nanti KWSP akan hantar kepada bank dan bank akan sahkan baru boleh dikeluarkan. Okey. Yang kelima, KWSP berhak panggil kita kalau dokumen kita tak cukup, minta cop jari ataupun benda-benda lain. Okey, yang keenam, dia akan kreditkan terus kepada akaun kita, akaun yang kita bagi kepada KWSP punya information sekejap lagi. Lepas tu, yang ketujuh, kita mestilah ikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Selalunya permohonan yang lengkap tak ada masalah ya. KWSP luluskan online saja, tak perlu pergi pejabat KWSP. Kecuali permohonan tak lengkap dan ada masalah. Okey, bila kita klik seterusnya, okey, dia KWSP akan confirm balik betul tak harta tu kepunyaan kita. Lepas tu kita tekan yes. Dan kita perasan tak, dekat sini kita dah completekan langkah 1 dan sekarang kita berada di langkah 2. Bila anda tekan butang yes, dia akan terus kepada form. Kalau anda pernah hantar permohonan untuk pengeluaran rumah, data tu dah ada dalam KWSP. Dia tinggal keluar saja. Jadi tolong update. Kalau anda nak buat pengeluaran untuk rumah yang sama, sangat senang. Sebab data tu dah ada. Confirmkan saja, biarkan data tu dan tukar apa-apa data yang telah berubah. Tapi sekiranya anda nak buat untuk rumah lain, anda ubah juga. Kalau anda nak buat permohonan baru, belum ada data pun, anda kena isi. Jadi isi semua dengan detail. Bahagian ni anda kena teliti, buat betul-betul, pastikan semuanya betul. Dan bahagian ni juga anda perlu refer pada SMP, pada surat yang dikeluarkan oleh bank. Sebab sebelum permohonan ini anda buat, anda kena perlu pergi bank tempat anda pinjam loan tu dan dapatkan surat permohonan untuk pengeluaran KWSP. So dalam surat tu semua data ada. Jadi senang untuk anda buat ni. Kalau tak ada surat tu, agak sukar sikit untuk anda buat lah. Teruskan, pastikan teliti betul dan semua yang ada star tu diisi dengan betul dan mesti diisi ya, mandatory. Sini saya nak sentuh sikit benda yang penting dalam form yang kamu kena isi ya. Pertama ialah maklumat pengeluaran, ni sangat penting ya. Berapa ansuran bayaran bulanan kena tahu.
RM1,000 ke RM2,000, RM1,200, RM449, kena beritahu yang betul ya. Kena dapatkan surat daripada bank. Sebab tu kena pergi bank dulu dapatkan surat. Yang kedua, berapa bulan kita nak keluar? Kita nak keluarkan 12 bulan, kita nak keluarkan 10 bulan, 5 bulan atau 6 bulan, tulis dekat situ. Berapa bulan pun kita nak keluarkan, pastikan duit akaun 2 kita cukup ya. Jangan kita minta permohonan melebihi duit yang baki yang kita ada dalam akaun 2. Ingat tu. Lepas tu bank. Bank ni kalau kita dah ada rekod dengan KLBSP, kalau boleh jangan ubah. Sebab kalau ubah banyak prosedur lain kita kena buat. Kemungkinan kita ada masalah untuk hantar form online pun mungkin. Jadi kalau dah ada bank kat situ, maksud dia bank tu KLBSP dah rekod, guna je bank yang sama, account number bank yang sama. So senang ya. Saya harap yang ni clear. Lepas kita tekan seterusnya, dia akan keluar balik rekod yang kita hantar tadi. Kita semak, pastikan semuanya betul ya. Kita punya detail harta dan segala-galanya. Kalau kita perasan kita dah berada di step 3 ya. Itu data-data yang kita hantar tadi. So kita tengok dan baru kita buat pengesahan. Tengok dan baca balik semula. Okay, untuk pengesahan dia akan tanya adakah kita memohon untuk harta yang berbeza. So kliklah kat situ. Tidak. Lepas tu adakah kita refinance balik harta yang sama? Okey, kalau jawapannya tidak, klik tidak. Kalau ya, klik ya. Lepas tu tekan seterusnya, kita pergi ke next step ya. Kita tekan seterusnya ya. Okey, seterusnya kita akan dapat tengok ringkasan permohonan yang kita buat tadi dan kita berada di step 5. Lagi satu step nak habis ya. So dekat sini kita yang paling penting sekali kena pastikan kita punya nombor telefon kita dah update dengan KLBSP ya. Kita dah link, jadi kita senang nak dapatkan TAC number. Sebab dekat sini kita kena dapatkan TAC number. Kita tekan dekat sana, kita tengok betul tak, kita sahkan ya, betul tak nombor telefon kita sama yang kita update kat KLBSP. Lepas tu KLBSP akan hantar TAC number sama macam kita buat online banking. So dapatkan TAC number tu, key in, dan baru kita boleh proses ya. Yang seterusnya. Untuk this step kita boleh cetak tau. Kalau kita dah siap, kita nak cetak permohonan tu, kita nak simpan, untuk simpanan kita pun boleh. So kita tekan TAC number dan kita tekan seterusnya. Kalau kita belum belum pasti dengan data kita tadi, kita boleh tekan kembali ya. Kembali tu maksud dia kita boleh key in balik data-data yang kita tak pasti. So untuk case ni kita tekan next. Lepas tu dia akan keluarlah semua agreement ni dan kita kena tekan kita setuju ataupun tidak setuju. Bila kita setuju, kita tekan setuju dan dia pergi ke next. Dan kita berada di step yang terakhir lah, penghantaran borang ya. Bila kita tekan setuju tu maksudnya kita dah hantar lah dan kita setuju dengan terms. Kalau kita tak setuju, kemungkinan ada masalah pada form kita nanti tak boleh hantar. So kita kena tekan setuju dan kita boleh cetak ataupun tutup. So kita boleh cetak, kita tekan cetak dan kita boleh simpan dalam komputer kita. Dan lepas tu kita boleh pergi balik semula dan kita boleh tekan tutup. Bila tutup dia kembali kepada main page lah. Main page dekat sana kita akan nampak status penghantaran form kita tadi. Kita boleh tengok dekat e-pengeluaran dan kita akan nampak status permohonan kita tadi, sama ada kita telah berjaya hantar ataupun tidak. Dekat sini pun kita boleh cetak lagi sekali untuk simpanan kita. Juga boleh masuk ya KLBSP punya website dan kita boleh tengok dekat e-pengeluaran untuk tengok status permohonan kita, sama ada diluluskan ataupun tidak diluluskan ataupun masih diproses. Kita boleh tengok dekat sini. Itu saja untuk hari ni, semoga manfaat. Jangan lupa log out dan dia akan ada apa aktiviti kita buat masa kita log out ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum.